Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan tim Seremban akan mempersembahkan mengenai transformasi digital. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya, Muhammad Amir Fauzan bin Azhari 289081, kemudian diikuti oleh Muhammad Ainuddin bin Muhammad Fuad 289090, Muhammad Aidil Azhar bin Rosli 289317, Ahmad Ashraf bin Muhammad Fazil 289283 dan yang terakhir sekali adalah saudara Muhammad Nabil bin Husairi 289140. Seterusnya kita akan pergi kepada pendahuluan di mana dunia dalam pasca COVID-19 sejak melanda dunia, masyarakat kini beralih ke arah digital secara gaya hidup. Jadi segala urusan kehidupan harian perlu dilakukan melalui sistem pendigitalan dalam setiap aspek seperti pembangkang, pendidikan, pengeposan barang, malah pembelian runcit harian juga perlu mengaplikasikan sistem digital melalui bayaran atau pembelian secara online. Seterusnya kita akan pergi kepada definisi transformasi digital, di mana transformasi digital secara teorinya merupakan satu proses yang mengubah proses analog atau tradisional kepada digital, menjadikan sesuatu proses menjadi efisien dan efektif. Seterusnya, transformasi pendigitalan juga merupakan satu proses transformasi aktiviti, proses dan model perniagaan di mana secara keseluruhan ia digunakan bagi memanfaatkan perkembangan teknologi. Transformasi digital ini dilakukan semuanya secara automatik oleh sistem, maka secara langsung proses ini tidak memerlukan interaksi yang banyak sesama manusia. Di sini kita lihat apakah fungsi transformasi digital. Terdapat 3 fungsi transformasi digital di mana kita perlu mempelajari dan menganalisa sistem perusahaan, kemudian merumus ulang dan menyemak sistem. Yang terakhir sekali adalah menyediakan kemudahan sandaran dan pemulihan perisian. Terdapat kebaikan dan keburukan dalam transformasi pendigitalan, iaitu kita lihat dulu pada kebaikan di mana memudahkan urusan seharian pengguna dan mengurangkan kekangan serta jurang akibat bencana ataupun pandemik. Seterusnya kita lihat kepada keburukan transformasi pendigitalan di mana impaknya mengurangkan tenaga kerja manusia dan seterusnya melibatkan pencerobohan data peribadi dan privasi pelanggan. Dalam transformasi pendigitalan, kita melihat kepada transformasi digital pendidikan. Apakah yang dikatakan transformasi pendidikan itu? Iaitu transformasi digital pendidikan adalah merupakan satu proses perubahan pola pemikiran manusia terhadap pendidikan daripada pembelajaran secara tradisional kepada teknologi dan pendigitalan yang lebih moden. Seterusnya adalah manfaat apa yang kita perolehi daripada transformasi pendigitalan, iaitu evolusi hasil belajar pelajar. Seterusnya dapat meningkatkan hasil belajar dengan analisa data, meningkatkan suasana belajar kolaboratif,
Kurikulum semakin moden dan akhir sekali meningkatkan hubungan antara ibu bapa dan juga guru. Dalam mentransformasikan digital, terdapat dua cabaran yang kita akan lalui, iaitu salah satunya adalah yang pertama, keselamatan cyber, di mana ancaman keselamatan cyber perlu dititikberatkan dalam transformasi pendigitalan, di mana aspek keselamatan cyber penting untuk dilihat dan ditengani kerana berdasarkan laporan keselamatan cyber Malaysia merekodkan 8,226 kes pencerobohan keselamatan cyber membabitkan penipuan, pencerobohan, kebocoran maklumat, malicious code dan gangguan cyber. Seterusnya adalah keselamatan cyber dipetik beratkan dalam transformasi pendigitalan. Yang terakhir adalah mengenai bagaimana kita sebagai penjawat awam ataupun swasta perlu mengadaptasikan diri kita terhadap transformasi pendigitalan seiring dengan IT. Sekian. Terima kasih.